Jadi di hadapan kita saya adalah Tuan Zainal Ajmain yang merupakan kalau nak baca dia punya sertifikat ni punya hebat lah. Saya pun tengok di sini memang hebat lah, menjelajah jauh sampai UKM pun menjelajah juga. Jadi semua bahagian yang terlibat ni soal-soal research yang ada MA student University Engineering North Swiss United Kingdom, jauh tu yang datang. Jadi kita buat ni sebenarnya special untuk kita mendengar sesuatu yang mana saya melihat objektif pertemuan kita ini ialah dari segi PAS kita perlu kepada pelbagai maklumat dan pelbagai pandangan sebagai knowledge politik bagi kepimpinan PAS, sebagai leadership untuk menerajui kepimpinan PAS dan membawa perubahan bagi rakyat negeri Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahawa PAS memang menyedari berbagai etnik, berbagai kaum, berbagai budaya yang berada di negeri Sabah ini, berbagai agama, yang tak beragama pun ada. Tapi bagaimana PAS nak mertahi semua ini dan akhirnya PAS boleh membawa massa untuk bersama dengan dia dan PAS menjadi leader kepada suasana itu. Kemudian kepahaman politik yang pelbagai ini perlu ada kepada kepimpinan PAS itu sendiri. Maka malam ini saya mengambil ruang ini dalam ruang masa yang ada ini untuk bawa Tuan Zainal. Saya sungguh berbesar hati kerana dapat menerima kehadiran Tuan Zainal yang sudi bersama dengan kami pada malam ini. Juga dia membawa jentera kerja bersama, ada Michael, ada Cik Kasim sebagai pembantu-pembantu untuk mengkongsi pengalaman dan juga idea malam ini. Jadi kita ambil kesempatan ruang yang ada ini, kita share bersama supaya kita ada knowledge pendidikan politik itu sendiri, insyaAllah. Jadi saya tidak secara suria sangat, kita santai, kita sembang-sembang dan boleh interaksi terus dengan Tuan Zainal supaya maklumat itu terus kita dapat. Apa yang kita rasa tak capai, kita terus tanya. Untuk maklumannya, saya sendiri pernah mendengar brainstorming daripada beliau tentang referendum politik Sabah ini. Jadi saya merasakan terpanggil untuk kongsi bersama ilmu dan maklumat yang ada ini. Mungkin lepas ini kami akan lihat bagaimana mungkin sampai ke peringkat pusat dan sebagainya untuk kita share ini barangkali. Ini pandangan daripada saya, dan selain daripada itu keputusan parti. Saya ni cuma bawa satu idea, tapi keputusan parti tidak boleh buat peribadi untuk dalam program jemaah. InsyaAllah. Segala maklumatnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kepada para hadirin, malam ni apa yang saya perlu perjelaskan terlebih dahulu ialah kami ini adalah golongan intelek daripada Sabah yang tidak terlibat dengan mana-mana parti. Kita tiada parti. Apa yang kita pentingkan di sini ialah maruah dan martabat negeri Sabah itu dapat dikembalikan daripada perjuangan asal. Jadi dengan itu kita membawa apa yang dipanggil Perjanjian Malaysia 1963. Ini yang kita bawa. Bagi kita ada juga orang yang membawa apa dipanggil Perkara 20. Bagi kami Perkara 20 itu tidak wujud, disebabkan Perkara 20 itu tidak mempunyai rujukan. Kita telah mengkaji apa dipanggil Commission Report. Kita sudah mengkaji apa dipanggil Intergovernmental Report. Dan di kedua-dua report ini yang membentuk Perjanjian Malaysia tidak wujud Perkara 20. Yang pertama, disebabkan kami lihat Perkara 20 ini adalah satu entrapment kepada negeri Sabah. Kita ambil contoh 2008 32 kursi UMNO di Sabah, berarti Muslim sih 32 kursi, 19 kursi KDN, Kedasan Dusun Mula, dan 9 kursi Chinese. Inilah pertaburan 2008. Sekiranya kita mengikuti Perkara 20, Perkara 1, apabila dia menyentuh pasal agama,
berarti 32 kursi tidak akan disentuh. Berarti 32 kursi tidak akan terkena apa-apa. Pasal apabila dia bercerita perkara pertama itu menyentuh pasal agama Islam, berarti dia cuma fokus kepada 19 kursi dan 9 kursi, bukan 32. Jadi perkara 20 itu sebenarnya untuk 19 dan 8, which is 28 kursi, bukan 32 ini. Dan apabila kita mau mengawal negeri Sabah, kita mesti dapat tangkap 32 ini. Tanpa mendapat 32 ini, kita tidak akan dapat form government. Ingat? Jadi itu perkara 20. Jadi perkara 20 ini sengaja dibawa ini untuk orang fokus kepada sini, bukan sini. Jadi siapa yang membawa perkara 20? Dia ejen siapa? Itu secara seperti membuat spekulasi. Lepas itu yang keduanya, di dalam perkara 20 ini dinyatakan bahwa dalam perkara nomor 7, Sabah tidak sekali-kali boleh keluar daripada Malaysia. Itu perkara 7. Walhal di dalam perjanjian Malaysia ada mengatakan kalau kita tidak puas hati kita boleh keluar. Walaupun Tengku Abdul Rahman dalam tahun 1966 mengatakan apabila terjadi kes kalau meninggal di Sarawak dan Donald Stephen di Sabah, sekiranya ada orang membuat usaha untuk mengeluarkan Sabah dan Sarawak daripada Malaysia, kita akan menggunakan keseluruhan bala tentera kita untuk menangkis semua. Nah, itu dia cakap tahun 1966. Nah, kita tidak pikirkan itu. Pasal apa? Kita mengikut perjanjian. Dalam perjanjian itu mengatakan kita ada kebebasan kita sendiri. Dan di dalam perjanjian 63 sebenarnya all resources including mineral oil, berarti semua resource termasuk minyak adalah hak negeri. Itu makanya kita membawa kesimpulan bahwa perjanjian Petronas dengan negeri Sabah adalah tidak sah. Kita punya pendirian itu tidak sah. Kenapa? Ini disebabkan perjanjian itu cuma ditandatangani oleh Ketua Menteri dan disaksikan oleh Asisten Minister Karim Ketingan. Haris Saleh as Ketua Menteri sign, Karim Ketingan sebagai saksi sign. Okay? Dia tidak melalui Dewan Undangan Negeri. Ini hak negeri. Mana boleh kau sign saja? Kau mesti bawa pergi Dewan Undangan Negeri. Pasal dia melibatkan harta negeri dan juga masa depan negeri. Nah, mungkin ini ada berkait juga dengan Kelantan nanti. Tapi setakat ini saya fokus kepada Sabah saja. Jadi itu. Jadi inilah golongan kami ini mengungkitnya semua. Kami mengungkitnya semua. Pasal apa? Pasal kami juga berpendapat bahawa pengeluaran Singapura pada tahun 1963 adalah tidak sah. Kenapa tidak sah? Ini disebabkan sebagai member of parliament atau wakil Dewan Rakyat, kita mesti diundi, elected, bukan selected. Tapi pada masa itu wakil-wakil daripada Sabah dan Sarawak was selected. Pasal kita punya Sarawak dan Sabah parliamentary election hanya wujud dalam tahun 1969. Singapura keluar 1965. Jadi adakah itu sah? Itu soalan pertama. Soalan kedua, Singapura sudah menandatangani keluar daripada Malaysia
2 hari sebelum Dewan Undangan Negeri, sebelum Dewan Parlemen. 2 hari sebelum sudah tanda tangan. So dia bawa pergi Parlemen cuma endorse. Adakah itu sah? Nah, ini kita soal balik sekarang. Ini kita punya hak. Kita punya apa itu? Kita punya sejarah yang kita mau minta. Dan kita mau, kenapa ini? Dan perjanjian pengeluaran akta pengeluaran Singapura daripada Malaysia dibuat dalam tempoh masa 4 jam. 4 jam. Berarti yang masuk di sana mendengar itu pun belum lagi membaca. Jadi macam mana orang boleh buat itu dalam 4 jam? 1965 ini penting ya. Kita jangan bilang tidak penting. Pasal apa? Disinilah dimana kita mengatakan bahwa Sabah dan Sarawak kena tangkap curi ayam. Macam main bola offside trap. Kena tangkap curi ayam. Pasal apa? Kita lihat ini ya. Parlemen masa itu 159 kursi. 104 kursi Malaya, 16 kursi Sabah, 24 kursi Sarawak, 15 kursi Singapura. Kita combine Sabah, Sarawak, Singapura, kita ada total kontrol 55 kursi. Berarti kita ada kontrol di kita punya peratusan kursi di Parlimen 35%. Penting ya 35%. Disebabkan kita perlukan 33% kursi di Parlimen untuk memberikan kita kuasa minority veto. Apa dia minority veto? Berarti walaupun kita tidak cukup ramai, kita bersuara, kita boleh bersuara di Parlimen untuk menahan apa-apa bil atau undang-undang. Menahan, kita tidak boleh bubarkan, kita tidak boleh cancel, tapi kita boleh menahan bil itu daripada dijalankan. Itu dipanggil minority veto. Kita perlu 33% daripada kursi Parlimen. Nah, apabila Singapura bersama kita ada 35%. Tapi bila Singapura dikeluarkan, 15 kursi itu dihapuskan, kita jadi 28% Sabah dan Sarawak. Minority veto pun tak. Masa tu Malaya 104 kursi, ada 68%. Kita 28%. 62%. Kita 28%. Jadi kita sudah masa tu boleh kita katakan bila Singapura itu keluar, Sabah dan Sarawak sudah dijajah. Kita tiada suara di Parlimen. Nah, itu kejadian 1965. Dan ini membawa kita kepada 2008. Bila 2008 kita nampak 50-50. Jadi berarti